Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini paling panas berkaitan dengan seorang ahli parlimen daripada Parti Bersatu yang kini bakal disiasat. Apa pula isunya kali ini? Dipetik daripada Malaysia kini, saudara-saudara sekalian, nampaknya Parti Bersatu makin hari makin malap, makin hari makin dalam masalah. Apabila seorang menteri menggesa supaya Mas Emiriati disiasat berhubung isu dakwaan berkaitan MM2H. Apa cerita nih? Kita teruskan. Menteri Pembangunan Kesenian dan Kebudayaan Tiong King Sing menggesa pihak polis menyiasat ahli parlimen Perikatan Nasional PN kerana dikatakan menghasut. Ini selepas ahli parlimen Masjid Tanah Mas Emiriati Samsudin mendakwa Tiong mengumumkan warga China yang menyertai program Malaysia Rumah Keduaku MM2H akan serta-merta layak mendapat status pemaus tautin tetap PR. Kenyataan berbaur fitnah Mas Emiriati wajar dikenakan di bawah akta hasutan, katanya keterangan kepada poster yang dimuat naik oleh Tiong di Facebook semalam. Dakwaan ahli parlimen PN itu nampaknya berdasarkan pengumuman Tiong pada hari Jumaat bahawa kerajaan memperkenalkan edisi khas MM2H. Edisi khas itu memperkenalkan syarat baru untuk aplikasi MM2H yang kini dibahagikan kepada 3 peringkat, iaitu perak, emas dan platinum. Peringkat platinum memerlukan pemohon memasukkan 5 juta ringgit ke dalam simpanan tetap yang mana mereka boleh mengeluarkan 50% selepas setahun untuk membeli hartanah bernilai RM1.5 juta ke atas atau untuk tujuan pelancongan dan perubatan. Mereka yang layak untuk peringkat platinum juga layak untuk status PR selepas mereka mendapat pas MM2H mereka. Manfaat PR tidak ditawarkan kepada peserta peringkat emas dan perak. Tiong pada Jumaat berkata, edisi khas MM2H itu bertepatan dengan ulang tahun ke-50 hubungan diplomatik Malaysia dan China. Bagaimanapun, dia berkata permohonan untuk program itu terbuka kepada rakyat semua negara. Mas Emiriati dalam catatan di X pagi semalam mendakwa bahawa faedah itu khusus untuk warga China. Dengar cerita YB Menteri Pelancongan buat announcement bagi warga negara China yang sertai dan dapat pas MM2H terus layak dapat PR. Wow, katanya. Selain menggesa dia disiasat kerana menghasut, Tiong dalam jawapannya kepada Mas Emiriati menuduhnya mencampur adukkan fakta dan menghasut perkauman. Program MM2H bertujuan untuk meningkatkan pemulihan ekonomi Malaysia dan terbuka kepada pemohon dari seluruh dunia. Kenapa Mas Emiriati mengelirukan orang ramai dengan mengatakan program itu hanya pemohon dari China sahaja? Adakah Mas Emiriati cuma merosakkan keharmonian kaum soalnya? Dia menegaskan bahawa pemohon MM2H perlu memenuhi syarat ketat dan kategori baru serta faedah yang diumumkan bertujuan untuk menarik lebih ramai pemohon. Mas Emiriati pada Jun sambil memuji pengendalian Kerajaan Perikatan Nasional yang lalu terhadap MM2H bertanya, sama ada pentadbiran semasa sedang mengkaji bagaimana Thailand, Indonesia dan Singapura mempromosikan versi program mereka. Dia berkata, negara jiran lebih agresif dalam kenaikan pangkat mereka sambil turut menawarkan keperluan yang lebih fleksibel untuk bakal pemohon. Itulah dia, saudara-saudara sekalian, pengumuman daripada Menteri Kebudayaan, Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan Tiong King Sing yang menggesa Mas Emiriati disiasat isu dakwaan berkaitan MM2H. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.
Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini paling panas, pendedahan paling panas yang wajar Anda dengar. Kata seorang menteri, saya sahkan memang ada ketirisan penyelewengan subsidi kepada rakyat. Wah, ini memang panas. Bayangkan, apa ketirisan itu, siapa yang tiriskan dan kenapa boleh berlaku? Dan apa pula penyelewengan subsidi kepada rakyat yang berlaku? Jom kita dengar. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Datuk Armizan Muhammad Ali mengakui wujud ketirisan dan penyelewengan dalam pelaksanaan subsidi yang diberikan kepada rakyat. Bagaimanapun beliau belum boleh menyatakan sejauh mana tahap permasalahan terbabit berlaku ketika ini. Saya tidak nafikan ketika memangku jawatan menteri di Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup sebelum ini, kita memang mendengar kabar angin berhubung ketirisan dan penyelewengan subsidi. Kini, saya mengesahkan semua itu memang berlaku. Namun, kementerian masih melihat perkara itu secara teliti untuk mengetahui tahap permasalahan berkenan. Masalah ini turut membabitkan subsidi minyak masak paket dan pelbagai barangan lain. Ada isu berkaitan sorok barangan. Malahan terdapat juga segelintir pihak tidak bertanggung jawab membotolkan semula minyak masak paket bersubsidi supaya boleh dipasarkan dengan harga lebih mahal. Katanya, selepas merasmikan Majlis Musical Platinum Grand Reunion Sekolah Menengah Kebangsaan St. Joseph 2023 di sini hari ini. Mengulas lanjut, Armizan berkata, kementeriannya juga sedang melaksanakan proses audit di seluruh negara ke atas semua syarikat, pembungkusan dan pembekal yang dilantik. Beliau berkata, audit berkenaan dibuat sejak Oktober lalu dan berlangsung sehingga Mac tahun depan. Apabila audit ini selesai, kita akan bentangkan laporan itu. Kerana saya berpendapat, isu ini antara perkara yang tidak boleh dikompromi, berikutan ia membabitkan kepentingan rakyat, kata beliau lagi. Kita di kementerian memberi amaran kepada semua pihak tidak bertanggung jawab. Ini hentikan cara berniaga dengan mengambil keuntungan atau subsidi yang sepatutnya dimanfaatkan kepada golongan yang memerlukan, kata beliau lagi. Wow, baru saja menjalankan tugas, baru saja dilantik sebagai Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Datuk Armizan Muhammad Ali sudah menunjukkan belangnya, sudah menunjukkan kredibilitinya. Ini yang kita mau, menteri seperti yang ini kita mau. Tidak lagi menafi-nafi, tapi mau bekerja, mengejar apa yang patut beliau lakukan. Saudara-saudara sekalian, kita suka apabila ada menteri begini yang kita dapat berharap. Kita harap menteri ini dapat menangkap semua penjahat yang suka membuat untung tapi merugikan negara dan rakyat. Dengan amaran daripada menteri ini supaya pihak yang tidak bertanggung jawab ini menghentikan cara berniaga dan mengambil keuntungan atau subsidi yang sepatutnya dimanfaatkan kepada golongan memerlukan. Saya bersetujulah, cepat-cepatlah tangkap orang yang tidak bertanggung jawab ini, karena menurut beliau ada yang memeket semula, memasukkan atau membotolkan semula minyak masak paket untuk mendapat meraih harga yang lebih mahal. Ada juga yang dia sebut sebagai menyorok barangan, malah ada juga segelintir yang membotolkan semula minyak masak. Jadi kita haraplah cepat-cepatlah ditangkap penjahat-penjahat itu. Terima kasih kepada Menteri baru Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup ini, yaitu Datuk Armizan Muhammad Ali, yang amat-amat proaktif di dalam melaksanakan tanggung jawab. Semoga dengan kemunculan jelmaan Datuk Allahyarham Salahuddin Ayub ini mampu membuatkan Malaysia keluar daripada masalah kos sara hidup dan dapat membantu mengurangkan kesesakan hidup rakyat Malaysia. Dan kita berharap cepat-cepatlah masalah ketirisan dan penyelewengan subsidi kepada rakyat ini ditangani segera.
terbaik Datuk Seri Anwar Ibrahim karena memilih pemimpin daripada Sabah ini. Sekian dulu Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Sejak akhir-akhir ini kita lihat terlalu ramai ahli politik yang menjadi peminta sedekah. Janganlah pula kamu panas kalau aku cakap seperti itu. Kenapa kita cakap mereka seakan-akan menjadi peminta sedekah? Kerana kalau kita lihat sekarang, ramai ahli politik bila kalah di mahkamah, bila kalah sesuatu isu, bila kalah atau disaman dan sebagainya, mereka minta tolong daripada orang awam. Ada yang buka tabung inilah, ada yang buka tabung E, tabung B, tabung C, tabung D, dan macam-macam. Dengan alasan untuk meminta bantuan membayar saman, membayar compound, membayar ganti rugi, membayar macam-macam lah yang mereka minta tolong. Tapi yang kali ini lebih mengejutkan kita. Kalau selama ini yang kita nampak apabila ahli politik minta tolong bayar saman, ada yang minta tolong untuk membantu orang yang susah. Kalau nak minta pertolongan bantu orang susah, itu tak apa, kita tak banyak cakaplah. Sebab itu satu pahala, satu bentuk amal yang patut kita lakukan. Contohnya, tabung membantu rakyat Palestin, tabung membantu orang yang kena banjir, yang kena musibah, contohnya rumah terbakar, ditiupkan ori ribut dan sebagainya. Itu adalah perkara yang memang kita galakkan dan tidak perlu dikecam. Tapi yang kali ini pula dapat kecaman hebat apabila netizen sendiri mengecam ahli politik pemimpin PAS ini. Manakan tidak dikecam? Bayangkan, beliau meminta derma untuk baiki kereta. Pernah Anda dengar ahli politik minta derma untuk baiki kereta? Tak pernah dengar kan? Ini kali pertama saya dengar orang ahli politik minta derma baiki kereta. Apa cerita nih? Kereta tu pula kenapa? Dengar-dengar laporan ini, netizen akhirnya mengecam, mengutuk ataupun menghentam habis Ustaz Ahmad Dusuki kerana minta derma nak baiki kereta. Apa cerita? Seorang ustaz dari PAS mendapat kritikan setelah meminta derma dari orang ramai untuk membaiki kereta syarikatnya yang terlibat dalam kemalangan. Melalui hantaran di Instagram, kereta yang dimiliki oleh pasukan media Ustaz Ahmad Dusuki Abdurrani dilaporkan terlibat dalam kemalangan dan memerlukan sekurang-kurangnya RM5.000 untuk kos pembaikan. Dalam hantaran tersebut, Ahmad Dusuki menyatakan bahawa dia memerlukan sumbangan dari 1,000 penderma dengan jumlah sekurang-kurangnya RM5 setiap orang. Kan kita selalu dengar membantu rakyat mengurangkan beban sara hidup, membantu rakyat mengurangkan beban hidup. Tapi kenapa pula minta derma daripada rakyat? Yalah, RM5 itu tak banyak. Tapi bukankah itu tanggung jawab sendiri? Kalau kereta sendiri rosak, pergilah baiki sendiri. Lagipun jumlahnya RM5.000 saja pun gaji itu banyak duit tu. RM5.000 tu bukan banyak sedikit pun. Mintalah bantuan ahli politik rakan-rakan Anda. Kan itu lebih afdol. RM100 setiap seorang, 50 orang kan dia, bolehlah dapat sudah RM5.000. Kan tak susah macam itu. Pencarian 1,000 orang penyumbang yang bermurah hati ingin menyumbang RM5 bagi kos pembaikan kereta media UAD Ustaz Ahmad Dusuki, katanya. Kemalangan yang melibatkan kereta itu pada akhir September lepas agak parah apabila melibatkan bahagian depan dan bahagian belakang. Kini kami menggunakan kenderaan pihak lain yang juga perlu dibayar kos sewanya. Kami dimaklumkan oleh pihak bengkel bahawa kos yang diperlukan sekitar RM3.000 hingga RM5.000 untuk membaiki seluruh kerusakan, katanya. Ahmad Dusuki menyatakan bahawa mereka tidak dapat membuat tuntutan insurans disebabkan beberapa masalah teknikal. Apa masalah teknikalnya kan? Biasanya kereta ni boleh dapat tuntutan insurans.
Yang risau ni jangan-jangan buat pula third party kan. Kalau third party memang susah untuk dapat insurans. Beliau kemudian merayu kepada sesiapa yang sudi menyumbang untuk membantu membaiki pengangkutan media UAD serta menyertakan 2 akaun bank untuk tujuan derma. Jangan-jangan nanti SPRM pula serbu. Walau bagaimanapun, majoriti netizen mengkritik tindakan penceramah tersebut yang dianggap terlalu mudah menagih wang dari orang ramai. PAS sendiri terkenal dengan jolokan Tin Milo kerana sering meminta derma untuk membiayai aktiviti parti mereka. Justru tindakan Ahmad Dusuki meminta derma untuk membaiki kereta turut tidak disenangi oleh pengguna media sosial. Perbezaan bila ditimpa musibah, orang susah usahakan dapat duit. Ustaz pula minta orang komen seorang netizen. Ustaz, kereta saya pun tengah rosak. Boleh kutipkan derma untuk saya, sindir pengguna lain. Tak dapat tuntut dengan insurans sebab beberapa masalah teknikal. Mengaku jelah insurans pun tak ada. Senang je nak kutip derma. Komen pengguna lain menunjukkan kekecewaan terhadap kejadian atau terhadap tindakan tersebut. Saudara-saudara sekalian, dipetik dari negaramerdeka.com, apa komen anda? Sekian dulu Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye.